Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Patani. Cik Mal terpaksa bergegas pulang terus ke Kuala Lumpur. Kita akan menuju ke makam Syekh Abdul Samad Al-Falembani di Chenak. Cik Sulaiman dan saudara Sabri akan berjumpa kami di makam Syekh bersama-sama dengan Pak Da, penjaga makam. Terdapat 3 pendapat yang masyhur tentang pelibatan Syekh Abdul Samad ini. Pertama, beliau hanya terlibat dalam perang Kedah Siam terkait Patani di zaman Tengku Kudin dan syahid di sini. Kedua, beliau hanya terlibat dalam perang Kedah Siam atau dipanggil Perang Sabil oleh masyarakat Patani, pimpinan Tengku Muhammad Saad. Dan pendapat ketiga, beliau terlibat dalam kedua-dua perang bersama Tengku Kudin 1831 dan Tengku Muhammad Saad 1838. Namun terdapat satu warkah penting tulisan Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light yang mengatakan Syekh telah pun berada di Chenak pada zaman baginda, iaitu jauh lebih awal dari penaklukan Siam ke atas kota Kuala Kedah pada tahun 1821. Kita tahu Sultan Abdullah Mukarram Shah memerintah dari tahun 1778 hingga 1797. Terjemahan Rumi surat Tuanku Sultan Abdullah Mukarram Shah ini bolehlah dibaca pada Facebook Japan Ops yang Cik Mal letakkan pautannya pada deskripsi di bawah. Pelibatan Syekh Abdul Samad adalah lebih awal, dianggarkan sekitar tahun 1785 sehingga 1794 di Chenak. Dari surat baginda Sultan Abdullah Mukarram Shah, kita mengetahui bahawa jiwa Syekh Abdul Samad ini sentiasa memburu syahid. Pak Da menyebut dari Palembang 12 orang, 8 lelaki, 4 perempuan. Yang termuda bernama Osman. Cerita Pak Da ini, pada pendapat Cik Mal, berkisah tentang Perang Sabil semasa Angkatan Tengku Kudin. Pak Da juga menyebut Syekh Abdul Rahman Badawi dan Syekh Abdul Wahid Bugis antara nama besar yang terlibat dalam gerakan jihad ini. Apabila ditunjuk panji ini, Pak Da faham seperti sangat mengenalinya. Tentang Syekh Abdul Samad Al-Falembani ini, terdapat 2 khilaf tentang nasabnya. Pertama, sebagai anak kepada Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, mufti Kedah di zaman Sultan Muhammad Jiwa kedua. Yang kedua, sebagai cucu, yakni ananda kepada Syekh Abdul Rahman Al-Falembani bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani. Sultan Muhammad Jiwa memerintah dari tahun 1710 sehingga 1778. Kita mengetahui Syekh Abdul Jalil pulang ke Palembang atas jemputan semasa beliau telah pun menjadi mufti Kedah. Di sana, beliau berkahwin dengan Raden Ranti. Jika Syekh Abdul Samad diputerakan di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa kedua dan berjihad di Patani mungkin seawal tahun 1785 ketika Siam menjajah Patani, bermakna berkemungkinan besar umurnya sekitar awal 60-an dan sekaligus boleh menyangkal nasab Syekh sebagai anak kepada Syekh Abdul Jalil. Tetapi tidak menolak kemungkinan yang Syekh Abdul Samad mungkin terlalu tua melebihi umur 80 tahun ketika zaman peperangan pimpinan Tengku Kudin dan Tengku Muhammad Saad. Pendapat yang lebih baik adalah Syekh Abdul Samad adalah cucu kepada Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani. Wallahu a'lam. Di
sini terletak makam-makam syuhada Sri Kandi Melayu, antaranya Wan Zainab dari Kelantan yang syahid dimakamkan di sini. Sri Kandi Melayu ini ada antaranya yang telah terkena libasan para musuh sehingga terpotong lengannya dan masih mampu mengangkat senjata sampailah habis nyawa dan syahid. Menurut Pak Da, satu makam boleh sampai 5 orang syahid dan dimakamkan sekali dalam satu liang lahat. Daripada penceritaan Pak Da, tempat ini dipanggil Bukit Bidan yang menjadi kubur pertahanan pimpinan Syekh Abdul Somad. Dari atas Bukit Bidan ini, kita dapat melihat pergerakan musuh dengan jelas serta terdapat line of sight ke bukit di Natap, membolehkan isyarat dihantar dan diterima. Kampung Natap adalah markas utama Tentera Melayu Patani, pimpinan Syekh Wan Daud Al-Fatani. Di lembah ini mereka berjuang dan dimakamkan juga di situ. Saya betul melihat tempat ini. Terbayang bunyi istinggar dan dentuman meriam. Mereka yang syahid, cedera dan pekikan Allahu Akbar. Mereka itu adalah moyang-moyang kita yang tak henti-henti berjuang membebaskan tanah ini. Melayu itu ada pada semangatnya. Ya, memujur lalu melintang patah. Inna fatahna laka fathan mubina. Antara Sri Kandi yang dimakamkan di atas bukit ini adalah Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Radiyah. Mereka bertugas sebagai tukang masak dan perawat kepada tentera Melayu. Bukan mudah untuk mendapat sebuah kemerdekaan dan bukannya susah untuk menggadaikannya kembali. Patani adalah sebuah sejarah yang penuh dengan pengorbanan dan keinsafan. Syekh Abdul Somad Al-Falembani bukan sahaja lambang perjuangan dan ilmu. Beliau sentiasa menjadi nadi semangat yang sentiasa hidup, meresap ke dalam tubuh bangsa ini insya-Allah. Kami bergambar kenang-kenangan dengan Cik Sulaiman dan saudara Sobri yang sangat banyak membantu kami menjelajah ke petani. Sahabat yang selalu kami rindukan insya-Allah. Sadau adalah sebahagian dari Kedah dahulunya. Nama lama kawasan ini adalah Sendawa, bermaksud sejenis bak bedil untuk meriam dan senjata api yang dibuat menggunakan tahi kelawar.
Sepadan lama Kedah adalah di Ban Prik, juga dahulunya milik Kerajaan Melayu Singgora. Kami melangkah pulang dalam kesayuan, meminjam semangat mereka yang di Aceh dengan lagu kemenangan mereka menentang Belanda. Ya Allah, kami ini telah dikalahkan, maka menangkanlah kami. Dengan paparan ini, maka berakhirlah semua 4 siri dalam episod blog Jelajah Sejarah Petani kali ini.